Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Baru-baru ini kita mendengar banyak aktiviti rasuah, banyak aktiviti haram. Dan akhirnya beberapa pemimpin yang terkenal juga dan beberapa juga individu yang mempunyai kuasa, yang diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, tetapi mereka lah yang akhirnya terlibat dengan rasuah, terlibat dengan beberapa aktiviti haram, dan akhirnya ditahan, ditangkap, dan juga dipenjara. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, satu artikel mengesahkan, ini adalah berkaitan dengan proyek RM 87 juta. Nah, saudara-saudara, sebelum ini juga kita mendengar nama Radzi Cidin, berkaitan dengan proyek percetakan buku, bernilai RM 80 juta, dan akhirnya siasatan sedang dijalankan. Hari ini pula, satu lagi artikel mengesahkan wanita suap kereta mewah untuk proyek kementerian RM 87 juta. SPRM menahan seorang wanita bagi membantu siasatan kes pemberian suapan sebuah kereta mewah bagi mendapatkan proyek pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan membabitkan sebuah kementerian bernilai kira-kira RM 87 juta. Menurut sumber, suapan kereta mewah itu bernilai kira-kira RM 200.000. Wanita berusia lingkungan 30-an dipercayai pemilik syarikat penyelenggaraan dan pembersihan ditahan pada jam 6.50 petang, Isnin, ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Wanita itu disyaki memberikan suapan berupa kereta mewah kepada pegawai kanan kementerian tersebut pada tahun ini bagi mendapatkan proyek pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan bagi tempo 5 tahun yang diluluskan pada 2021. Tambah sumber, wanita itu direman selama 4 hari bermula Selasa. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Aima Nabila Muhammad Azhar selepas pihak SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Sementara itu, pengarah kanan bahagian operasi khas Datuk Tan Kang Sai ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Bagi saya mungkin ini satu artikel yang bertajuk Wanita Suap Kereta Mewah untuk proyek Kementerian RM 87 juta. Pasti satu lagi tangkapan ataupun penahanan yang mengejutkan ramai. Dan saya boleh katakan ini menjadi satu amaran untuk ramai orang supaya tidak melakukan perkara ini ataupun melakukan perkara yang sama. Sekian saja untuk ulasan kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Selama 10 bulan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ataupun 10 bulan pemerintahan kerajaan perpaduan, 10 bulan menteri-menteri menjalankan kerja, menteri-menteri kabinet dalam kerajaan perpaduan. Akhirnya, satu berita mengesahkan rombakan kabinet besar-besaran dijangka akan dilakukan. Nah, saudara-saudara, satu artikel ataupun satu ulasan dari Syahbudin.com, satu artikel yang bertajuk Merombak Kabinet Perlu, tapi menyusun ketua-ketua setiausaha kementerian jauh lebih perlu. Sebuah portal berita semalam melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijangka akan membuat rombakan kabinet secara besar-besaran dalam masa terdekat ini. Artikel ini pada 24 September. Laporan yang dibuat dengan memetik sumber daripada Jabatan Perdana Menteri itu menyebut selain melakukan rombakan kabinet, Anwar juga dikatakan mahu menukar ketua setiausaha beberapa kementerian. Di samping rombakan kabinet dan menukar ketua setiausaha, Anwar turut dilaporkan akan menyusun semula anggota birokrasi dan kaki tangan penting perkhidmatan awam, malah juga pegawai-pegawai di pejabatnya sendiri. Nah, saudara-saudara, setelah kita mendengar berkenaan dengan rombakan kabinet, 10 bulan
sudah berlalu dan dilihat sudah semestinya ada di antara menteri di dalam kabinet yang menyerlah, ada di antara mereka yang juga dilihat tidak melakukan kerja ataupun mungkin tidak sesuai. Nah, saudara-saudara, sudah pasti ini menjadi pandangan dari ramai orang, terutamanya rakyat Malaysia, yang melihat ada beberapa menteri yang mempunyai kelemahan. Nah, adakah di sini akan ada beberapa menteri akan dipecat ataupun mungkin akan ditukar? Semua rombakan atau perubahan itu dikatakan sudah sampai masanya untuk dilakukan bagi memantapkan lagi kedudukan kerajaan berikutan selesainya PRN 6 negeri, disusuli sokongan terbuka GPS kepada Anwar sehingga habis penggal, yang sekaligus bererti kerajaan perpaduan ini akan terus stabil sehingga 2027. Perdana Menteri kini fokus untuk memantapkan lagi kerajaan agar berfungsi lebih berkesan melaksanakan dasar-dasar utama seperti Rancangan Malaysia ke-12, Pembentangan Bajet 2024 pada Oktober, polisi tenaga dan menurunkan kos sara hidup rakyat, kata sumber tersebut. Setelah hampir setahun terbentuknya kerajaan perpaduan, berita rombakan kabinet ini adalah berita yang amat menggembirakan buat para penyokong PH di seluruh negara. Selama ini tidak begitu banyak boleh didengar rungutan dan rasa tidak puas hati penyokong bawahan ini terhadap beberapa menteri yang gagal dalam peranan mereka. Meskipun dibatasi dengan pilihan yang terhad di kalangan ahli-ahli parlimen untuk diangkat sebagai menteri, tetapi ramai berharap agar Anwar tidak takut menukar atau menggugurkan beberapa menteri yang dilihat lemah dan tidak berfungsi sepanjang 10 bulan beliau menerajui kerajaan ini. Tidak terkecuali, perbualan juga sudah merata di kalangan penyokong PKR dan PH sendiri yang mahu Anwar segera menukar lain-lain lantikan yang mengetuai agensi jabatan atau unit yang penting seperti JKOM misalnya. Untuk kerajaan ini lebih menyerlah selain merombak kabinet, apa yang dirasakan perlu, malah sangat perlu diberikan perhatian oleh Perdana Menteri ialah berkaitan komunikasi, penyampaian maklumat kepada rakyat dan menangkis segala macam serangan serta fitnah pembangkang yang dilihat kian ekstrim kebelakangan ini. Kalau kerajaan diumpamakan seperti sebuah kereta, Perdana Menteri dan parti yang menjadi kerajaan adalah umpama pemandu dan pemegang steeringnya, manakala penjawat awam pula adalah enjin, serta segala macam komponen yang menggerakkan kereta tersebut menurut artikel ini. Nah, di akhir artikel ini, jika tidak dilakukan segera, kerajaan bukan saja tidak mampu berfungsi dengan baik dalam khidmatnya kepada rakyat, malah akan sentiasa gagal dan seterusnya. Potensi untuk menang lagi dalam PRU akan datang akan tipis dengan sendirinya, menurut Syahbudin. Nah, akhirnya kita menantikan apa yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda? Sekian saja untuk ulasan kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.